Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, terima kasih masuk kelas cikgu pagi ni. Kita sambung yang kita belajar semalam, iaitu bab 2 lawatan air. Okey, kita dah masuk pada bahagian B, di mana macam cikgu sebut, bahagian A kita boleh buat latihan to be macam mana yang cikgu bagi tu. Okey, yang cikgu bagi kamu tu, itu tujuannya untuk bahagian A. Sebab dia cara mudah untuk kamu menghafal ataupun buat latihan sendiri adalah dengan buat berulang-ulang kali. Tapi bahagian B ni memang. Sebab tu kenapa nak membezakan pelajar yang dapat A dengan B adalah bahagian B, bukan bahagian A. Tapi nak dapat B, kalau kita skor bahagian bahagian A, insyaAllah paling-paling kurang kalau kamu dapat B pun dah cukup baik dah. Okay, yang pertama, semalam kita dah sentuh benda ni sikit kan. Dalam lawatan sisa kumbahan yang popular, okay, dia bukan semua boleh keluar tau. Dalam soalan bahagian B, yang boleh keluar salah satunya yang ni, kolam penstabil sisa. Dia boleh tanya, ataupun dia boleh tanya tentang tangki septik ataupun lagun berudara. Okay, dia tak banyak tau. Nanti masa bina SPM nanti juga kita akan fokus lebih kepada tajuk-tajuk yang mungkin boleh keluar periksa. Okay, so nyatakan 3 kelebihan. Dalam buku teks tak ada kelemahan dan kelebihan. Tapi semalam Ben ada minta cikgu snap slide. So cikgu sharekan dalam grup slide yang cikgu ajar bab 2. So dalam tu ada kelemahan dan kelebihan. Okey, apa kelebihan kolam penstabil sisa? Kamu takkan jumpa dalam buku teks Yang pertama, ia mudah diselenggara. Okey, Ifan Daniel. Okey, mudah diselenggara. Baik. Ifan Daniel baru masuk. Tadi bukan dah masuk Ifan? Satu, mudah diselenggara. Okey, kenapa dia kata mudah diselenggara? Sebab dia tidak memerlukan peralatan yang canggih-canggih. Okey, yang kedua, tidak memerlukan pekerja berkemahiran tinggi. Maksud dia kalau orang-orang biasa pun boleh. Okay, setakat mungkin on off switch je ataupun cuci-cuci penapis je. Itu je kerja dia dalam logi ni. So dia tidak perlu pekerja berkemahiran tinggi. Dan yang ketiga adalah tahap keupayaan rawatan. Tahap keupayaan rawatan sehingga 90%. Okay, maksud dia, kalau kita gunakan kaedah kolam penstabil sisa, air yang dialirkan keluar, bersih dia 90%, hampir 90%. Maksud dia bersih lah. Dia berbeza dengan yang lain-lain tu. Okay, so maksud dia yang ini lebih baik. So kelemahan dia apa? Kalau kamu ingat semalam, kita terang. Apa kelemahan kolam penstabil sisa? Yang ni kelebihan dia. Sebab kadang-kadang dia suruh kita buat perbandingan kelemahan dengan kelebihan. Ya, apa kelemahan dia? Sebab apa kelebihan dia? Apa kekurangan dia? Dia keyword dia, iaitu apa dia? Kalau ingat? Tak ingat? Kamu tunggu cikgu jawab juga. Apa kelemahan? Okey, memerlukan satu, sebab kadang-kadang dia bagi situasi tau. Dia kata di kawasan bandar. Okey, memerlukan, ni dia punya kelemahan. Kelemahan, supaya nanti bila kamu tengok video ni kamu nampak lah benda ni Kelemahan satu, memerlukan kawasan yang luas. Okey, bila memerlukan kawasan yang luas, so apa akan berlaku? Kos tinggi. Sebab apa? Kos tanah tinggi kan. Sebab kita kena beli
kos tanah tinggi. Okay, apa lagi? Kalau kamu buka slide cikgu hari semalam, yang cikgu hantar, ini kan, lawatan air ni. Dia ada berapa point. Okay, kelemahan kat sini. Yang ni cikgu cari dekat internet sebenarnya. Dan buku teks memang tak ada. Sebab cikgu patut tengok soalan dia keluar kan. Okay ni. Mana? Kolam stabil sisa. Okay ni. Tidak boleh merawat kumbahan industri yang mempunyai kepekatan yang tinggi. Maksud dia kalau katakan industri kawasan tu, okay, dia tak boleh untuk digunakan sebagai rawatan industri. Cuma ni salah ni. Benda ni sama kiri kanan ni kan. Tahap keupayaan ni salah patutnya. Kan 90%. Okay. Maksudnya ni tak ada ni. Salah ni. Okay. So maksud dia tidak boleh merawat kumbahan industri yang punya kepekatan tinggi dengan tidak sesuai dengan kawasan bandar sebab kos dia tinggi. Okay. Itu kelemahan dia. Okay. Terangkan proses. Ini yang cikgu cakap. Kalau andai katalah keluar soalan SPM. Okay. Yang ni biasanya pelajar-pelajar yang jenis memang lebih kurang aja, memang dia tak boleh nak jawab. Tapi apa cara nak dapat 3 markah? Ni 8. Paling kurang akan dapat 3. Apa cara? Nak dapat bukan kosong lah. Apa cara dia? Sebab kadang-kadang cikgu tak nak kamu tinggalkan kosong tau. Cikgu tak tahu, cikgu tinggal terus. So, apa rasa cara dia? Kamu rasa nak dapatkan markah paling kurang? Kamu tahu tak kolam pestabis sisa tu apa? Basic dia, yang asas yang kamu ingat dalam kepala otak. Nak terang tak reti. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu ingat tentang kolam pestabis sisa? Fikir tak? Apa yang kamu sebut je? Okay, PM cikgu banyak kali dah. Masa cikgu minta nombor telefon tak nak bagi. Yo, lantak dia dulu. Bukan, lain. Yang lagi mudah. Yang kamu tahu, bila kamu nampak benda ni, okay, automatik kamu, contoh macam lagun berudara kan. Macam lagun berudara, kamu nampak ada 3 lagun, kan ada 3 mangkuk, automatik untuk, oh ini lagun berudara. Kan, contoh. So, kamu nampak ada tangki, oh ini tangki septik. Kan, kamu nampak contohnya, ada macam CD tu kan. Itu adalah penyentuh biologi berputar. Tapi kalau kolam pestabis sisa, kamu nampak, kamu tahu dia kolam pestabis sisa. Nampak gambar dia, oh ni kolam pestabis sisa. Apa dia? Iaitu proses dia. Apa ada proses yang ada dalam kolam pestabis sisa? Itu je. Paling kurang kan? Kamu nak terangkan, kamu tak tahu. Kan? So apa kamu buat? Untuk dapat 3 markah tau. Kamu buat apa? 1, kamu buat proses aerob, kan? Yang kamu ingat, ni yang kamu ingat je. Letak 2. Sebab kadang-kadang cikgu ajar, memang cikgu ajar dia pelik sikit. Okay? Tapi daripada kita kosong, betul? Jangan langsung tak dapat markah. 2, proses apa? Proses fakultatif. Dengan yang ketiga, proses apa? Proses pula. Proses aerob. Dapat berapa markah? Dapat 3. Daripada kamu tinggalkan dia kosong. Betul? Sebab ini proses kolam pestabis sisa. Dia ada 3 proses. Lagi 5 markah datang daripada mana? Daripada mana lagi 5 markah? 5 markah tu. 5 markah tu datangnya daripada ayat sendiri dengan ataupun penerangan proses aerob, penerangan proses fakultatif, penerangan proses anaerob. Itu maksud dia. Tapi kalau kita tak tahu, sebab tu pendekatan cikgu daripada kita tak dapat markah, betul? Dapat sikit pun jadi tak? Betul kan? Contoh kalau kamu tengok orang berniaga lah, katakan berniaga nasi lemak. Nah, 1 nasi lemak, berapa untung dia kamu rasa? Siapa yang mak dia berniaga nasi lemak? Ataupun mak dia berniaga kuih? Ada tak?
Dalam grup ni ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, grup 4BA ada. Katakan satu nasi lemak, untung dia adalah katakan 50 sen lah satu nasi lemak tu. Kalau bagi kamu, 50 sen tu banyak tak? Kamu nak dapatkan RM100, kamu kena jual berapa banyak? Kamu kena jual 200 bungkus, betul? Betul tak? 200 bungkus kan? Tapi kalau kamu buat anggapan, alah 50 sen tak payahlah. So, kamu takkan dapat 200 tu. Tapi dia orang yang jual nasi lemak tu, walaupun untung dia sikit, tapi sikit tu dia akan kumpul jadi banyak. Sama juga macam exam. Maka, kamu jangan anggap, alah cikgu satu, tak apa cikgu. Satu tu akan jadi 10. Okay? Sebab tu, jangan tinggalkan jawapan yang kosong. Okay, apa proses dia? Okay, cuba tulis. Satu, proses, kita cerita. Proses aerob berlaku pada apa? Kalau kamu lihat, dalam buku teks ada kan? Okey, saya nak share buku teks pula. Supaya tak payah cuba type lah. Kamu salin lah. Proses aerob berlaku pada kedalaman 0.5 hingga 1 meter. Ke 1.0 meter. Daripada permukaan. Kolam. Tu satu markah. Okey. Yang kedua. Yang kedua, dia kata bakteria aerob. Ni dia cerita pasal aerob dulu lah. Bakteria aerob menguraikan bahan organik dengan kehadiran oksigen terlarut. Itu yang kedua. Kalau kamu tengok buku teks, sama je lah dia tulis. Okay? Kemudian yang ketiga, proses ini tidak mengeluarkan bau. Proses ini tidak mengeluarkan bau. Cikgu jenuh, cikgu nak menghafal cikgu macam ni cikgu. Tapi inilah dianya. Kalau kamu tak nak menghafal, memang tak boleh. Okay? Ini maksud dia satu, dia buat proses aerob. Tajuk dia proses aerob dulu. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah proses vakulatif. Okay. Yang kedua adalah proses vakulatif. Abinesh. Oh Abinesh. Ada. Takut tidur. Keempat. Proses vakulatif berlaku pada apa? Proses. Ini nombor 4. Proses. Kalau tadi 1 meter. Vakulatif berlaku pada kedalaman. Ada buku teks tak? 1 hingga 2 meter. 1 hingga 2 meter. Masalah dia apa? Cikgu banyak nak hafal cikgu. Tapi itulah macam cikgu sebut kan. Memang dia tak ada pilihan tu. AK kalau kamu tak menghafal, memang kamu lulus dah boleh lulus. Okay? InsyaAllah kalau kamu buat kerja khusus, lepas lapisan proses aerob, selepas kamu akan lulus insyaAllah. Tapi setakat dapat C lah selepas lapisan proses aerob. Tapi kita kalau boleh, subjek yang kamu boleh score, kamu kena score. Sebab ada subjek yang memang kamu tak boleh score. Lepas tu macam AK, satu subjek yang memang kamu boleh score, dia kena score. Kalau tidak nanti kamu rugilah peluang kamu ada untuk score, tapi kamu tak score. Sebab ada subjek yang memang kamu susah nak score. Okay? Contohnya macam admaths. Mungkin bagi kamu payah kamu nak score. Okay? Bakteria. Itu dah hilang satu dah. Bakteria aerob dan anaerob menguraikan bahan organik. Kemudian proses ini tidak mengeluarkan bau. So, kamu kena fikir cara apa kamu nak menghafal.
proses ini tidak. Tapi kalau paling kurang, kalau anda kata macam kita ajar kamu, kalau katakan kamu jawab jawab tak apa-apa lah. Contoh untuk dapat markah juga tahu, walaupun tak penuh proses anaerob AE. Orang boleh tanya cikgu, cikgu kalau kita jawab macam ni berapa markah cikgu? Cikgu kalau jawab macam ni berapa markah cikgu? Macam ni cikgu macam berapa markah cikgu? Sebab sekarang ni paling kurang kita jangan tinggalkan ada apa dia soalan yang kamu memang tak dapat markah. Tak kisahlah walaupun satu, jadilah daripada tak ada. Sebab satu tu kadang-kadang dia penting. Okay? Bukan. Proses anaerob berlaku. Berlaku anaerob dalam lagi kan? Berlaku pada kedalaman apa dalam dia? 2 hingga 4. 2 hingga 4 meter. Lepas lapisan proses fakultatif. Lepas ayat dia berkurang je kan? Lepas lapisan proses fakultatif dan berlaku di mana? Dan berlaku di dasar kolam. Okey. Itu 7. Yang ke-8 adalah nombor 6 tidak mengeluarkan bau. Tertinggal bau. Dia sama macam proses fakultatif. Dia tak keluarkan bau. Sekejap ada orang masuk lagi. Siapa ni? Nabil. Cucu durian. Allah. Gemuk lah ayah Nabil. Nabil. Okey. Nombor 8. Bakteria anaerob. Bakteria anaerob menguraikan bahan organik. Okey, contohlah sekarang ni masa exam kan. Cikgu, mana nak ingat cikgu 8 step ni cikgu? Apa benda yang kami ingat? Contoh tadi cikgu sebut ni cara paling kurang macam cikgu sebut dalam SPM apa saja subjek tau. Kamu bantai je. Contoh macam JKT pun sama tau. JKT kalau kamu buat satu garisan, itu dia punya markah, kamu akan dapat setengah atau satu tau. Contohlah katakan macam minggu tahun lepas kita belajar isometri kan. Cikgu memang tak boleh buat. Kalau katakan kamu suruh cikgu ambil JKT, confirm cikgu takkan dapat A+ JKT. Sebab cikgu bukan orang yang memang boleh nampak segala-galanya. Tak nampak macam band, siapa yang boleh buat macam Adam. Kan? Ya orang boleh nampak. Tapi cikgu belajar macam mana JKT tu memang cikgu takkan dapat A je rasa. Memang tak boleh. Tapi kalau katakan isometrik kan, kamu nak dapat markah penuh tak boleh. Tapi ada bahagian-bahagian yang kamu dapat separuh. Sebab kalau cikgu Mala punya pendekatan, dia lain. Cikgu Mala nak kamu buat sampai perfect. Betul? Kalau katakan markah dia 15, mesti dapat 15. Tapi kalau cikgu ajar JKT, katakanlah kalau macam cikgu tak boleh buat isometrik kan. Okey Alim, kau tak payah belajar isometrik, kau belajar ni. Kamu fokus yang ni. Sebab kamu cikgu, saya tak target A. Sebab kamu memang takkan dapat A. Kamu target B. Buat benda ni. So kita boleh fokus pada tertentu tau. Tak adalah budak yang akan dapat D tau. Sebab sekarang ni ramai pelajar dapat D. Sebab bila semua kamu suruh belajar, kamu tak mampu cover semua. Contoh ramai dalam kelas kamu ni JKT ni, tu rasa macam Nasrul memang tak boleh pergi lah. Mukmin kan. Yang 2-3 orang juga rasa kalau belajar semua memang tak boleh pergi. Tapi kenapa tak tolong dapat C ke, dapat B ke? Sebab tu kalau cara cikgu pula, contohlah kata kamu tak tahu kan. Yang kamu ingat apa? Pertama yang 3 ni kamu ingat lah kan. Kamu ingat proses aerob, fakultatif, anaerob. Tapi kalau ini pun kamu tak ingat, payahlah. Tapi benda ni akan ada dalam soalan kuis cikgu kan. Bahagian A tu ada. So yang kamu ingat apa? Kalau kamu ingat proses ini tidak mengeluarkan bau, kamu tulis je. Sebab AK, kalau skema, ya kalau kamu tulis ada dalam skema, automatik kamu akan dapat markah. Contohlah katakan kalau kamu tak ingat, aku ingat apa ya? Aku ingat tidak mengeluarkan bau. Contoh, kamu ingat ini je. Tidak mengeluarkan bau. Contoh kan? Kamu ingat ni satu je.
So pemeriksa nampak apa benda lah budak ni tulis. Dia kata terangkan proses rawatan kolam pensabit sisa. Kamu tulis ini sahaja. Walaupun satu ni sahaja, pemeriksa terpaksa bagi markah kamu satu. Kalau ini skema ada satu. Sebabnya ada dua kan. So kalau kamu tulis dua kali dapat dua. So kalau kamu tulis je AK ni, kena ada dalam skema dapat markah. Tu yang kelebihan AK. Dia tak macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Bahasa Melayu kalau kamu buat lagi banyak, kamu merapu. Kalau salah, tolak markah kan. Tapi AK tak apa. Kamu tulislah apa saja kamu nak tulis. Sebab satu, cikgu tak tahu kamu tulis apa. Yang kedua, pemeriksa tak kenal kamu pun. Kan? Kamu merapu pun tak apa. Sebab dalam hidup kamu, sekali je kamu jawab AK. Lepas tu tak jawab dah. So lantaklah kamu tulis apa. Paling kurang, pemeriksa dia akan gelak apa siapa cikgu ngajar ni bangang betul cikgu ni kata. Tak pernah aku dengar perkataan ni. Tak kisah, cikgu tak tahu pun. Hanya dia seorang je tahu. Lepas tu, tulis aja apa yang kamu terfikir. Kena tak kena, terserah. Tapi, belajar dalam exam, jangan tinggal kosong. Sebab, bila tinggal kosong, confirm tak ada markah. Betul? Tapi, bila kamu jawab, possibility untuk dapat markah itu tetap ada. Right? Okay, tengok pada C. Okay, Ni contoh soalan SPM tau. Dia akan banyak soalan macam ni. Bahagian B dia akan banyak tanya. Dia tak macam dulu. Kalau dulu dia terus bagi tahu. Okey, nyatakan kelebihan, kelemahan. Cuma sekolah ni dia kata, jika taman perumahan terletak di kawasan bandar, kolam penstabil sisa tidak sesuai. Sebab tadi dalam kelemahan kita, dia tidak sesuai digunakan di kawasan bandar. Sebab kos tanah dia tinggi. So, sekarang dia tanya, kalaulah tak sesuai, so apa pula yang sesuai? Kamu ada berapa? Kamu ada berapa jenis? Cikgu lupa dah. Kita ada tangki septik, kita ada kolam penstabil sisa, lagun berudara, kita ada enap cemara reaktif, kita ada turas cucur, kita ada penyentuh biologi berputar. Maksudnya kita ada 6 jenis sisa rawatan air kumbahan. Dekat bandar mana yang sesuai? Okey, dalam buku teks kalau kamu cari tangki septik boleh tak? Kita pergi, tapi syarat dia yang pertama, kamu kena tahu jenis-jenis rawatan air yang ada. Ini kalau itu yang 6 jenis pun kamu tak ingat, memang payah nak jawab. Kita tengok satu-satu. Tangki septik sesuai tak? Untuk kawasan bandar. Tak sesuai sebab tangki septik dia kalau sesuai kalau dia jauh daripada loji kumbahan betul. Rawatan sisa air kumbahan. Kalau dia jauh, sesuai dengan tangki septik. Dah tolak tepi dah tangki septik. Yang kedua, kolam penstabil sisa dah kita dah tahu je dah. Tak sesuai. Yang ketiga, lagun berudara. Sesuai ke tidak? Sebab dalam buku teks, kalau kamu baca, dia memang tak ada tau. Tak ada katakan sesuai yang mana. So, kalau kamu tengok slide cikgu, okay, ini kalau kolam penstabil sisa. Okay, yang ini adalah lagun berudara. Tengok lagun berudara. Merawat lebih banyak isi pada kemudahan, memerlukan di kawasan yang kecil. Okey, ini satu ayat kan. Lagun berudara memerlukan kawasan yang kecil ni satu. Merawat lebih banyak isi padu kumbahan. Ini kalau tadi aku lupa dah. Lagun berudara. Tengok pada enap cemar. Enap cemar kelebihan dia apa? Tidak memerlukan kawasan luas. Masa tahanan singkat. Ini masa tahanan singkat dia kata. Kedah hotel lebih cekap. Itu kalau enap cemar. Kalau turas cucur kelebihan dia adalah sesuai. Pak dia nyatakan ni. Dalam buku teks tak ada tau. Kamu tak jumpa ni. Pasal tak dalam buku teks? So kamu tak jumpa. Tapi dalam SPM kadang-kadang dia keluar tau. Sebab tu bila cikgu buat analisis soalan periksa, cikgu terjumpa yang tak ada dalam buku teks, cikgu cari kat internet. So cikgu jumpa dekat internet. So yang sesuai di kawasan bandar adalah turas cucur. Sebab sangat sesuai digunakan untuk rawatan kumbahan domestik. Domestik ni maksud dia apa? Domestik ni kawasan perumahan, kawasan bandar. Okey. Dia kata jika taman perumahan. Domestik ni kawasan taman perumahan dah. Maksudnya air sisa kumbahan domestik. Ada soalan? Cikgu.
Kamu nak tunggu kamu tanya soalan dengan cikgu pakai hidup tak? Cikgu, kenapa cikgu tak pilih legun berudah tu? Kan? Nak tunggu kamu tanya cikgu tak? Cikgu, kenapa cikgu tak pakai legun berudah tu cikgu? Sedangkan dalam apa dia? Dalam kelebihan dia memerlukan kawasan tanah yang kecil. Kenapa cikgu tak pilih yang ini? Sebab kalau tanah kecil, bandar sesuai cikgu. Tak adalah. Macam cakap apa? Tak perlulah nak beli tanah mahal-mahal kan. Tak adalah kos tinggi. So kenapa cikgu tak pilih ni cikgu? Cikgu tanya kamu jadi cikgu pula. Kenapa Tanya. Ni cikgu kenapa tak pakai yang ni cikgu? Sebab ni ada cikgu. Sebab apa? Kamu rasa? Apa sebab dia? Tak tahu. Cikgu jawab. Cikgu tanya, cikgu jawab. Tak ada siapa nak jawab? Tak ada respon. Tak apalah cikgu jawab. Okey. Sebab kos penyelenggaraan dia tinggi. So, dia memerlukan tenaga pekerja mahir. Sebab ni kos. Apa saja yang kita buat, kalau melibatkan kos, kita akan fikir sesuai ke tak. Walaupun kawasan tanah kecil, tapi kos penyelenggaraan dia tinggi. Okey. Kita pergi pada enap cemar pula. Okey, kenapa enap cemar tak sesuai? Tidak memerlukan kawasan yang luas untuk pembinaannya. Okey. Masa tanah singkap dia kasi tangki dikecilkan. Okey, kenapa dia tak sesuai? Sebab apa? Sama juga kos dia tinggi. Sebab dia memerlukan pekerja mahir, kos pengendalian tinggi. Ni kebanyakannya sebab tak sesuai tang sini lah. Yang ini boleh buat dekat bandar, tapi sebab in term of cost. Kalau lagi banyak kos dia tinggi, so memang tak sesuai lah. Okey, jawapan dia adalah turas cucur. Okey, itu jawapan dia. Turas cucur. Kenapa? Okey. Macam cikgu sebut tadi kan. Kenapa turas cucur? Satu, sesuai untuk dia kawasan perumahan kan. Sesuai untuk merawat kumbahan domestik. Tahu kan kita ada dua kan? Rawatan sisa kumbahan, kita ada domestik dengan kita ada industri. So kawasan perumahan adalah domestik. Yang kedua dia kata maka ada satu ni tapi sajalah dia bagi. Kenapa? Sesuai digunakan di kawasan kan, di kawasan bandar. Okey, ini gantikan kolam penstabilis sisa. Yang ini memang tak sesuai dekat bandar. So biasanya kalau yang keluar pun ada 3 je yang major keluar Pertama kolam penstabilis sisa, turas cucur dengan legun berudara. Tu yang biasa keluar daripada 6 solar SPM sebab yang boleh buat bahagian B. Yang lain tu payah sikit. Okey, terutamanya kalau yang apa RBC tu, yang rotary tu, kalau keluar confirm lagi budak tak reti nak jawab. Okey? Tapi masa exam nanti kita kena baca semua, cuma bila kita fokus nanti kita akan tentukan yang tertentu sahaja. Okey. Ada soalan tentang air rawatan sisa kumbahan. Ada? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan berkata beri alasan. Oh, tu alasan dia tadi. Okey, sorry. Ini patutnya dekat bawah ni, alasan ni. Aku letak kat sini pula. Okey, patutnya beri alasan, letak kat sini. Dan satu. Habis soalan tentang air sisa bahan. Okey, soalan seterusnya. Rajah 6.6. Menunjukkan sebuah rumah di satu kawasan perumahan. Bilangan rumah di kawasan rumah itu hanya 10 buah dan menerima taburan hujan yang tinggi. Okey, tentukan kaedah saliran bawah tanah yang sesuai untuk mengalirkan air sisa kumbahan. Faham soalan tak rasa-rasanya? Terus, ada ke
kaedah saliran terus. Benda merepit apa? Ada ke? Jangan cerita buku teks Mana ada? Ada ke? Aduh, yang kau bantai terus kenapa? Tak ada, terus tak ada. Jangan cerita buku teks. Buku teks. Teks. Bahasa dalam buku, dalam kamu juga. Mana ada terus. Apa lagi? Kaedah saliran. Sebab kamu kena, benda ni kamu kena ingat banyak lah. Pembinaan. Yang mana buku teks tingkatan 5. Yang lain. Seorang je jawab. Yang lain. Kaedah apa? Rasa-rasanya. Ben? Pandai. Siapa jawab tu? Itu jawapan dia. Okey. Maksud dia, kita ada 2 kaedah saliran. Kan? Sama ada kaedah saliran bergabung ataupun berasingan. So, kamu jawab tadi apa? Yang terus tu apa tu rasanya? Siapa jawab terus tadi? Siapa jawab yang terus tadi? Siapa? Ilham. Okey. Apa yang terus dalam tajuk kita ni? Pembinaan. Ada. Memang ada perkataan terus. Sistem terus, sistem tak terus. Itu apa? Itu tangki. Okey. Kalau sistem terus daripada pipe utama tu terus ke tangki. Itu sistem terus. Tapi kalau dia masuk pergi tangki, itu dinamakan sistem tak terus. Okey. Itu memang ada. Cuma yang tak sesuai ni dia adalah satu, dia sesuai apa dia? Bergabung ke berasingan? Sesuai apa ni? Tengok pada soalan. Bergabung. Okey, seorang kata bergabung. Seorang je jawab. Seorang kata berasingan. Mana satu ni? Okey, yang berasingan, yang bergabung. Siapa jawab bergabung? Bagi alasan kenapa bergabung. Cepat. Kenapa bergabung? Tak tahu. Sebab apa? Jawab je tak apa. Sebab apa kamu kata bergabung? So jangan bantai kalau tak tahu. Tapi tak apalah. Apa dia? Memudahkan kerja pemasangan paip. Okey, itu siapa tu? Azam kan? Okey, Azam tak tengok soalan. Tengok soalan. Memang itu kelebihan bagi bergabung. Tapi kamu kena tengok soalan. Ayat dia ni. Okey, yang juga highlight merah ni. Okey, kalau tengok nampak merah ni. Menerima taburan hujan yang tinggi. Bila tinggi, kamu buat bergabung, dia tak sesuai sebab nanti air terlalu banyak dalam saliran air sisa kumbahan kamu sebab taburan hujan yang tinggi. So nanti kamu punya bekas tu penuh cepat sebab hujan yang tinggi. So kalau hujan tinggi tak sesuai untuk bergabung. So yang sesuai adalah berasingan. Okey, ni ayat yang kamu kena, bila kamu baca buku, kamu kena ingat benda-benda ni. Kalau tak ingat, bila kamu jawab soalan, kamu nampak sebab benda yang kita pernah buat, kan? Biasanya kali kedua kita jumpa balik, walaupun kita tak ingat, tapi kalau pernah kita buat, insyaAllah, sebab tu macam cikgu sebut, AdMaths, walaupun kamu tahu, cikgu, saya belajar memang tak boleh lulus, cikgu. Tapi kalau kamu ada niat ambil engineering, belajar je AdMaths, lulus tak lulus, kita nombor 10. Sebab bila kamu masuk SEM 1 dalam bidang kejuruteraan, kamu belajar beli AdMaths, dan bila kamu pernah tengok benda yang kamu belajar masa sekolah, dia jauh lebih mudah daripada budak yang tak pernah belajar AdMaths. Yang ni cikgu cerita ni pengalaman cikgu. Memang cikgu cakap cikgu fail AdMaths dekat sekolah. Okay? Cikgu fail sebab dia belajar. Sebab dulu cikgu kalau ponting kelas, memang boleh ponting. Tapi kalau dapat kena tangkap, teruk kena bantai. So duduk dalam kelas. Kan dengar, tengok. Kerja orang sekolah buat juga, meniru kawan lah, tapi tak pernah buat sendiri. Bila exam keluar, fail. Masuk politeknik, bila pensyarah ajar, AdMaths, cikgu pernah nampak yang dia ajar tu masa kat sekolah. So untuk tengok kali kedua, dia lebih mudah sikit lah, berbeza dengan budak vocational yang tak pernah ambil. Sebab tu kalau kamu buat latihan, kamu pernah buat, insyaAllah, dia boleh ingat balik tau. Walaupun tak sempurna. Okay, kenapa kamu kata berasingan tadi? Satu, yang macam sebut, air hujan kan? Okay, kenapa
Inilah kamu boleh tengok kenapa berasingan, sebab air, hujan dan air, sisa, kumbahan dari rumah disalirkan secara berasingan. Ini kalau kaedah berasingan. Lagi apa? Paling tak alasan kan? Kedua, ini satu alasan dia. Kita tengok markah 4. Bila 4, automatik kamu kena bagi berapa ni? Tu kena bagi 4 sebab dia suruh berikan alasan. Ataupun kalau kamu tak dapat 4, paling kurang kena bagi berapa untuk dapat 4. Sebab kita assume mungkin satu jawapan markah dia 2. Betul? Paling kurang 2. Kod-kod memang kalau dah kamu cikgu saya ingat 2 cikgu. 2 lah. Kod-kod memang 2 je skema dia. So kamu akan dapat 4. Tapi kalau kamu dapat 4 dalam kebaikan sistem berasingan, dia ada 4. Pipe salir kedua untuk menyalirkan kuantiti air dan yang banyak ke mana? Ke longkang ataupun ke sungai. Okey, kalau daripada dalam rumah kita, dekat rumah kita consider longkang lah kan. Okey, saluran air yang kedua tu dia pergi masuk longkang. Longkang pergi ke mana? Ke sungai contohnya. Tu yang kedua. Alasan kenapa kamu pilih disebabkan oleh hujan yang tinggi. Okey, yang ketiga adalah jumlah isi padu air kumbahan yang disalirkan pada pipe salir. Kalau dia pernah keluar SPM tau. Saya tahu bila cuba tengok. Pertama tidak bertambah. Tahun 2019 ke 2018 tidak bertambah. Pernah keluar dah. Okey, maksud dia kita ada 2 pipe kan. Satu pipe untuk air hujan, satu pipe untuk kumbahan. Dan keempat adalah diameter. Ini diameter pipe salir tidak terlalu besar sebab dia asing. Gunakan adalah kecil berbanding dengan kalau bergabung dia kena guna pipe yang besar. Okey. Boleh faham? Sekali lagi Kita habis soalan ni je. Cadangkan. Ni masalah lagi. Cadangkan. Tadi kau dah bagi dah aku soalan. Satu soalan tentang bahagian A, ini keyword dia. Key point. Point dia kat sini. Tengok. Yang kedua, dia tanya cadangkan kaedah. Ni yang masalah ni pelajar kena tahu. Sesuai yang mana. Sama macam tadi kan cikgu sebut. Pertama, wajib dalam bab ni 6 benda kamu kena hafal. Tangki septik, kolam pestabir sisa, turas cucur, legum berudara, endap cemara reaktif, penyentuh biologi berbuta. Ni kena main kepala otak kau tau. Lepas tu kau kena tahu. Cadangkan kaedah rawatan air sesuai. Yang mana satu sesuai. Tadi kat perumahan, kawasan bandar yang sesuai, cikgu cakap turas cucur. Yang ini apa yang sesuai? Cepat jawab. Yang kamu faham. Rasa apa lah yang sesuai ni? Apa yang sesuai cikgu cepat respon cikgu. Cepat respon cikgu. Dah tidur ke semuanya? Pandai. Siapa jawab tangki septik? Siapa jawab? Cikgu tak nampak sebab cikgu tengok. Saya tu siapa? Aiman. Man, kenapa kau pakai tangki septik, Man? Sebab dia kena bagi alasan. Tangki septik. Betul, tangki septik. Alasan ni masalah ni, cikgu. Apa pula? Sebab setiap kali kamu pilih, kamu kena bagi alasan. Tangki septik. Betul. Alasan dia, yang pertama. Pantai aja. Sesuai untuk kawasan perumahan. Tak sesuai. Bukan jawapan dia. Bukan. Satu, bilangan rumah sikit. Okey. So, kalau bilangan rumah sikit kenapa?
Perlu kos yang tinggi. Okey, maksud dia macam kita berniaga lah kan. Kalau kamu jual macam Malaysia kan, Malaysia kenapa kereta Malaysia ni mahal? Kenapa kereta di luar negeri tu murah? Bukan cukai, tak. Kereta luar negeri masuk Malaysia mahal tau. Disebabkan cukai. Tapi kereta kita Malaysia ni mana kena cukai? Kenapa kereta Malaysia ni mahal berbanding dengan kereta luar negeri? Sebab tu nak bagi hidup kereta Malaysia ni, kereta luar yang masuk Malaysia dia kena cukai supaya harga dia lebih mahal daripada kereta Malaysia. Kalau tidak, tak ada siapa nak beli kereta Malaysia kan. Kalau sebelum ni, kalau tak ada siapa, Geely yang BN, kau okey lah ada X70, X50 yang canggih-canggih kan. Kalau Proton dulu, kalau lah dia tak buat cukai yang tinggi untuk kereta luar, takkan ada orang nak beli kereta Proton tau. Sebab Malaysia, kereta dia buat setahun, kuantitinya dalam 200,000. Dekat luar negeri, contoh macam Honda, dia buat setahun, kadang-kadang mungkin 50 juta unit, mungkin 100 juta unit. So dalam kuantiti yang banyak, dia berbaloi lah. Untung dia besar, kos dia akan jadi kecil. Tapi kalau sikit kamu buat, kos dia tinggi. Sama juga macam kamu sebut tadi kan, cikgu, sebab rumahnya ada 10 biji cikgu, kan? Tak berbaloi. Kalau kamu buat kaedah bergabung, maksud dia kaedah sambungan air sisa kumbahan kan. Maksud dia rumah ada 10 biji, kamu buat satu saliran untuk alirkan ke loji air sisa kumbahan. Dia tidak sesuai sebab kos dia jadi tinggi. Sedangkan rumah ada 10 biji je, kan? Kalau rumah ada 1000, itu cerita lain. Okey, kalau rumah ada 1000, yang sesuai adalah kalau kawasan luar bandar, kolam penstabil sisa. Kalau dalam bandar, turas cucur. Tapi disebabkan 10 buah, yang sesuai adalah tangki septik. Alasan dia yang pertama adalah, dia ni bukan semua pelajar boleh jawab tau. Okey, sebab dia sesuai merawat air sisa kumbahan yang kecil. Kerana, kalau sambung lagi lah, mempunyai hanya 10 unit rumah, contoh. So sesuai lah dengan tangki septik. Yang kedua, apa lagi rasanya? Okay, kadang nak mikir jawapannya alasan-alasan. Satu je ni. Yang kedua adalah boleh merawat kumbahan dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Maksud dia, setiap rumah akan ada tangki septik sendiri. Okay? Kalau tersumbat pun, yang akan ada kesan hanya pada rumah tersebut, bukan semua rumah. Tapi kalau kaedah bersambung air sisa kumbahan, kalau kamu perasan dekat depan rumah kita tu, bawah jalan raya, ada satu pipe besar tau. Kalau kamu tahulah, masa buat pembinaan rumah tu, kamu tak tahu pun. Dekat depan tu ada satu saliran loji sisa kumbahan besar. Andai katalah contohnya, depan rumah kamu tu, pipe besar tu tersumbat. Okay? Yang mana sebelum rumah kamu tu, air sisa kumbahan semua akan naik. Maksud dia sebab air tak boleh lepas. Tapi biasanya jarang, yang tu pipe tu jarang sumbat lah. Biasa sumbat rumah kamu je. Tapi kalau tangki septik, dia tak ada masalah. Okay. Yang ketiga. Ini satu lagi tau. Kalau kamu tak tahu langsung jawapan, kamu bantai je lah. Jawab apa? Cuba teka. Tak ada idea ni. Kamu tapi letak je jawapan ni juga sebut. Akan datang kalau kamu pandai, itu je. Kan? Kamu apa saja nanti kan. Kalau kamu rasa aku tak tahu apa, kau batas je lah. Kos yang rendah. Kenapa? Kos penyerangan rendah kan? Kos rendah untuk pembinaan dan penyelenggaraan. Ni satu lagi cikgu pesan Yang kos yang rendah ni, kalau kamu buntu, cikgu saya tak tahu nak tulis apa cikgu, kamu tulis je lah. Tapi tengok pada soalan lah, jangan boleh bantai semua kos rendah. Kalau macam ni boleh buat kos rendah untuk pembinaan. Sebab kos dia rendah, tangki septik satu tangki je. Korek tempat tu itu je. Tapi kalau kamu buat kaedah bersambung, macam sekarang yang kamu nampak dekat jalan raya banyak-banyak tu kan.
Tu semua kaedah bersambung. Kos dia memang tinggi. Okay, untuk bina. Alright. Habis soalan. Inilah contoh soalan SPM yang nanti kita akan cuba jangka. Okay. Boleh? Ada soalan? Dah 45 minit cikgu record. Ada soalan? Ini cikgu akan share lagi lepas ni. Ada soalan tak? Ada tak? Hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hari ni ada 21 orang. Okay. Yang quiz tu macam mana? Cikgu nak stop dah. Okay. InsyaAllah minggu depan kita sambung bab 3 pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.